Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pagi ini dengan limpah rahmatnya kita sambung lagi kuliah tadabbur surah Yusuf ayat yang ke-11, muka surat 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbah inna idzan la khasirun. Mereka berkata, jadi setelah daripada adik-beradik Yusuf ni dia bermesyuarat, buat perkata jahat, mereka berbicara sesama mereka macam mana nak mengalihkan perhatian ayah mereka daripada Yusuf. Maka mereka pun pergilah bertemu dengan ayah mereka. Mana daripada ayat 11 sampai 14 ni Allah SWT cerita tipu daya yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap ayah Yusuf, Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka berkata, wahai ayah kami, malaka, apa hal? Malaka ni maknanya satu bentuk teguran, rasa tak puas hati. Malaha. Jadi kalau ayat biasa, kalau kita tanya tu mengapa, limaza, ya, mudah. Tapi kalau pergi kepada malaka, malahu, apa pasal dengan dia, apa pasal dengan kamu, malaka, mali, apa kena mengena dengan aku. Jadi ayat seperti ini, tarkib seperti ini menggambarkan kepada tak puas hati, teguran. Apa pasal engkau wahai ayah kami tidak mempercayai kami berhubung dengan Yusuf ni, terhadap Yusuf, sedangkan kita ni ikhlas menjaganya, menginginkan kebaikan untuknya. Jadi dia orang bagi dulu ayat menuduh, mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Maknanya kalau bahasa kita kat, bapa gak tak agak kita ni. Lagu mana? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkanlah dia pergi bersama dengan kami esok pagi. Kita nak pergi ke tempat yang jauh sikit. Maknanya kita nak pergi berkelah lah. Kita nak keluar daripada tempat kita ni. Sebab disebutkan bahawa Nabi Yusuf, warga Nabi Yaqub alaihissalam ni berada di Badui, di kawasan pendalaman luar kota. Jadi biarkanlah Yusuf itu pergi bersama dengan kami esok pagi, yarta, agar dia boleh bersenang-lenang, bermain-main. Maknanya kalau kita kat duduk kurung rumah, duduk dalam padang pasir ni, dalam kemah di padang pasir ni, puas juga. Jadi kita keluar kela, kita boleh makan-makan, masak-masak apa semua ni,
wa inna lahu lahafizun, dan kita ni Allah penjaga kepada mereka, jangan dibimbang. Maka Nabi Yaqub alaihissalam jawab, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib wa antum anhu ghafilun. Jadi memang Nabi Yaqub alaihissalam ni dia tidak percaya kepada anak-anak dia ni untuk menjaga Yusuf. Cuma dia terus tidak kata aku tak agak pada kamu. Waktu tu dia letak ujung. Maknanya ada 3 alasan yang diberikan oleh Nabi Yaqub untuk tidak membenarkan Yusuf itu pergi dengan mereka, tapi mereka terpujuk juga. Nabi Yaqub kata, aku ni benar-benar rasa sedih untuk kamu membawanya pergi. Maknanya aku ni tak boleh berpisah dengan Yusuf, aku sayang benar. Sebab apa? Seperti yang kita sebut baru ni, bila mana Yusuf itu mendapat mimpi, maka kasih ayah dia tu kepada dia bertambah, kerana dia faham bahawa anak dia ni akan mendapat satu anugerah, akan mendapat kenabian dari Allah SWT. Maka dia rasa bertanggungjawab untuk menjaga, mendidik anaknya Yusuf itu, yang mana Allah SWT nak sesuatu yang besar daripada dia, sehingga dia bermimpi melihat sebelah bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Yang kedua, wa akhafu an ya'kulahu dhib, aku bimbang dia akan dimakan oleh serigala. Maknanya kamu ni hak duduk di Badui ni, kawasan perkampungan Ulu, kawasan padang pasir ni, nak pergi ke satu tempat kau banyak hutan lah. Maknanya berkela ni biasanya tempat-tempat hutan sikit, tempat-tempat ada pokok ke apa semua. Aku bimbang ada serigala. Sebab serigala ni tempat ada rupuk tu lah dia akan perginya, sebab dia tahu di situ ada kambing-kambing, ada manusia bawa kambing di situ. Jadi 2 alasan ni Nabi Yaqub alaihissalam menyatakan perasaan dia. Wa antum anhu ghafilun, barulah Nabi Yaqub kata kamu ni alpa terhadapnya. Mana kamu bila duk makan-makan, duk bersukaria, duk masak-masak, manggil apa semua ni, kamu terlupa nak jaga dia. Jadi daripada cerita ni kita boleh nampak Nabi Yusuf ni masih lagi kecil, budak lagi. Nak kata belasan tahun, 18, 19 tu tidak munasabah. Maknanya masih lagi kecil. Sebab kadang-kadang bila tarak ni, bila tarak ni umur hak sebesar ni lah, hak dia bimbangnya kalau pergi ke mana-mana. Kemudian adik-beradik Yusuf ni jawab kepada ayah dia, qalu la in akalahu dhib, sekiranya Yusuf itu dimakan oleh serigala, wa nahnu usbah, sedangkan kami ni adalah usbah, maknanya orang yang boleh diharap. Mana dalam sistem keluarga dahulu, bila seorang ayah sudah tua dah, bila seorang ayah sudah telah tua, maka anak sulung, anak besar lah, ia melakukan kerja-kerja ni, kerja-kerja penting, pergi cari makan apa semua ni, ayah ni kira-kira berehat dah lah. Jadi mereka mengatakan bahawa kita ni usbah, mana kita ni orang yang boleh diharap, adalah orang yang dipercayai, orang yang gagah-gagah. Jadi seperti kalimah ni kita jumpa dah usbah ni, pada ayat yang ke-8 tu, wa nahnu usbah. Selalu mereka kata kita ni usbah, mana orang yang gagah, orang yang boleh dipercayai, orang-orang yang boleh diharapkan. Jadi tak mungkin, maknanya mereka kata tak apa, tak mungkin serigala tu akan makan Yusuf, kerana kita ni orang-orang yang gagah, orang yang boleh dipercayai. Kalau siapa binatang serigala makan adik kami ni, inna idzal la khasirun, rugi benarlah kita. Maknanya dengan kekuatan kita ada ni, kita gagal menyelamatkan Yusuf, maka rugi kita. Jadi benda ni mustahil berlaku, kata mereka. Jadi daripada alasan yang telah diberitahu oleh Nabi Yaqub alaihissalam ni, tempat mereka berkelah ni biasanya ada serigala lah. Tak kira seorang bapa ni, dia
membuat alasan yang tidak munasabah. Jadi tepak tu adalah tepak yang serigala yang banyak berkeliaran, kerana mereka serigala ni selalu mencari masa-masa mereka, sama ada kambing ke apa-apa binatang yang boleh dimakan oleh serigala itu. Kemudian Allah SWT cerita, falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabatil jub, maka bermulalah tipu daya helah mereka ke atas Yusuf AS. Maknanya setelah mereka berjaya memujuk Nabi Yaqub membenarkan Yusuf pergi bersama dengan mereka, maknanya muslihat mereka tu berjaya. Alasan yang mereka beri, mereka berjaya meyakinkan ayah mereka dengan mengatakan bahawa wa nahnu usbah, kita orang kepercayaan ni. Maka ayah mereka pun membenarkan mereka. Masuk bahagian ayat 15 sampai ayat 18 ni, Allah SWT cerita tentang Nabi Yusuf. Dia dalam keadaan budak tu diperdayakan oleh abai-abai yang besar yang sudah cerdik. Falamma zahabu bihi, bila mana mereka itu membawa pergi Yusuf ke tempat perkelahan, setelah mana bapa mereka benarkan, wa ajma'u, dan mereka sepakat untuk membuang Yusuf itu dalam telaga. Telaga yang gelap, telaga yang dalam. Jadi sebelum daripada ni mereka tidak sepakat. Dalam usaha mereka, matlamat mereka nak alih perhatian Yaqub ni daripada terus memberi perhatian kepada Yusuf. Jadi nak alihkan Yusuf ni. Jadi mereka satu golongan memberi caranya, kita bunuh je. Waktu kata kita tahu dia, kita buat tempat-tempat yang jauh, tempat yang tak ada orang, biarnya mati situ. Dan pendapat ketiga di kalangan mereka tu kata, kita buat dalam telaga, dah selamatlah duduk dalam telaga tu, dia tak mati. Agak-agak bila ada kafilah yang lalu di situ, kafilah tu dia dengar teriakan budak, maka mereka akan keluarkan budak ni, Yusuf ni, daripada telaga. Lepas tu ikut dia lah. Maknanya Yusuf itu dapat hidup lagi. Kalau kita tak tepi telaga, dia boleh kejar ambak kita. Jadi kita buat dia dalam telaga, adalah rombongan kafilah ni akan ambil dia. Jadi setelah daripada mereka berbicara tu, mereka sepakat wa ajma'u. Jadi keputusan nekat yang diambil oleh mereka nak buat Yusuf ni dalam telaga. Dan telaga ni seperti yang kita sebut baru ni, Al-Jub, Alif Lam itu merujuk kepada telaga tertentu. Mana daripada kawasan dia tu, kawasan berdekatan dengan Palestin tu sampai ke Mesir tu, dia ada beberapa tempat yang menjadi tempat persinggahan kafilah yang berdagang. Jadi mereka boleh singgah di situ. Ada beberapa tempat yang menjadi persinggahan mereka, dan tempat-tempat tadi ada sumber air, ada telaga. Jadi telaga yang mereka buat Yusuf ni adalah telaga yang maklum kepada orang musafir. Jadi Allah Ta'ala tak ceritalah Yusuf itu telah dibuat, cuma Allah Ta'ala cerita di sini mereka itu sepakat. Maknanya mereka buat. Sebab ajma'u ni dia bermakna berazam. Berazam ni mana dekat dengan nak buat. Dia ada niat, dan niat tu kuat. Itu dalam bahasa Arab azam tu maknanya niat ia hampir benar dengan perbuatan. Jadi kalau orang ada keazaman lagu ni, walaupun dia tak buat, dia kira berdosa. Kalau dia telitah, dia telitah nak curi ke, nak ambil barang orang ke, itu tak dosa lagi. Tapi kalau dia telah azam dah, dia telah berazam dah, nak ambil, cuma ada, dia nampak ada orang, dia pun tak jadi, dia dosa dah. Sebab keazaman tu ajma'. Di sini Allah Ta'ala kata wa ajma'u ni maknanya mereka sepakat berazam nak buat, dan memang mereka buat. Cuma Allah Ta'ala ringkaskan, dia tak sebut dengan apa, ayat demi ayat. Jadi ada banyak ayat-ayat yang dihazaf, dibuat di sini.
Jadi bila Yusuf itu dicampurkan dalam telaga, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepada Yusuf itu bahawa Yusuf, pasti kamu akan cerita balik kepada mereka tentang urusan mereka ni. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tak sedar bahawa kamu itulah adik mereka. Mana di sini pada waktu adik-beradik Yusuf ni melemparkan Yusuf dalam telaga, Allah Ta'ala memberi wahyu. Wa awhayna maknanya memberi wahyu. Cuma wahyu di sini ada kata wahyu kenabian, ada kata wahyu ni wahyu ilham. Sama seperti Allah Ta'ala mewahyukan kepada ibu Nabi Musa, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami telah wahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya menyusukan Musa itu. Kalau kamu bimbang, kamu letak dia dalam peti, kamu hanyutkanlah dia dalam sungai. Jadi wahyu di situ dipanggil wahyu ilham, wahyu pada bahasa, bukan wahyu kenabian. Jadi ada yang kata ni wahyu kenabian, ada yang kata ini adalah wahyu ilham. Seperti mana wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhan engkau itu telah mewahyukan, telah memberi ilham kepada lebah untuk buat sarai-sarai di kawasan bukit, kawasan yang tinggi. Jadi wahyu ni wahyu pada bahasa, maknanya ilham. Jadi pada waktu itu Allah Ta'ala memberi ilham kepada Nabi Yusuf AS untuk menenangkan dia. Jadi kalau kata budak ni, dia tentu dia akan teriak, menangis. Bila Allah Ta'ala wahyu kepada dia ni, maknanya dia jadi tenang lah. Jadi Allah SWT nak memberitahu sebagai menenangkan Nabi Yusuf AS supaya dia jadi seorang yang tabah, supaya dia tidak menangis. Allah Ta'ala memberitahu segala perbuatan yang telah dilakukan oleh adik-beradik kamu terhadap kamu ni, kamu akan baca satu persatu di hadapan mereka nanti. Maknanya kamu tidak akan mati dalam telaga ni, kamu akan keluar daripada telaga ni, kamu dapat berjumpa balik adik-beradik kamu ni dalam keadaan mereka tu tak sedar bahawa kamu ni adalah adik yang pernah dibuai oleh mereka. Jadi ini wahyu ketenangan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Yusuf AS supaya dia tenang, supaya dia tidak putus asa. Jadi seperti yang akan kita baca nanti, memang demon ni tak kenal ni. Bila mana mereka mengalami kemarau, pergi ke Mesir, jumpa dengan Raja Mesir, minta bantuan, mereka tak kenal bahawa Raja yang mereka pergi jumpa tu adalah adik mereka. Tak kenal. Waja'u abahum isha'an yabkun. Bahagian ayat ni Allah SWT cerita balik, mereka itu cuba memperdayakan ayah mereka. Mereka balik menemui ayah mereka pada waktu isyak, mana pada waktu malam, pada waktu makan malam, waktu gelap dah. Ia berkun dalam keadaan menangis. Jadi Allah Ta'ala tak cerita Nabi Yusuf menangis, tapi Allah Ta'ala cerita adik-beradik Yusuf ni menangis. Mana kalau bagi nak nipu ni, kalau tak munasabah jadi munasabah. Jadi kalau kira sepatutnya Allah Ta'ala ceritalah moga budak ni Nabi Yusuf sebagai seorang kanak-kanak dibuat dari telaga, tentu menangis. Tapi Allah Ta'ala tak cerita Nabi Yusuf ni menangis, tapi Allah Ta'ala cerita Nabi Yusuf ni mendapat wahyu, mendapat ilham. Jadi dia pun tenang. Hak berlaku, hak menangis tu sebaliknya, abang-abang ni. Tapi tangis saya ni tangis saya pura-pura. Tangis saya pura-pura. Mereka balik pada waktu malam, waktu makan malam ni, mereka balik dalam keadaan menangis. Jadi di sini ada dua kalimah isya'an, pada waktu isyak, pada waktu malam. Yabkun maknanya mereka berpura-pura. Maknanya ini muslihat mereka. Muslihat mereka, kita balik pada waktu malam dan kita buat-buat menangis. Jadi mereka balik pada waktu malam ni untuk elak daripada disuruh mencari.
Jadi kalau dia balik petang, dia balik sebelum maghrib, gilah cari takut-takut, boleh selamatkan Yusuf ni. Dah. Jadi balik pada waktu malam ni, mana malam ni gelap. Jadi seorang ayah tidak akan suruh lah cari pada waktu malam ni, cari dalam gelap. Tunggu esok. Jadi dia fikir malam ni dekat-dekat ayah dia nak tidur dah, mengatuk dah. Jadi ayah dia tu kira cincai-cincai lah, gitu-gitu. Dan buat mana dah makan ke serigala. Jadi waktu malam tu mereka boleh buat satu muslihat bahawa ayah mereka ni tidak akan suruh cari Yusuf, bawa balik Yusuf tu. Yang kedua, mereka menangis, pura-pura menangis. Qalu ya abana, mereka berkata, wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina. Wahai ayah kami pergi, kami berlomba-lomba. Mana kami berlomba-lomba, saling kejar antara satu sama lain, tapi kami biarkan Yusuf ni bersama dengan barang kami. Maknanya nak beritahu bahawa kita duk main ni. Yusuf tak asyik main. Yusuf duk campur makanan dia dengan permainan dia. Dia duk jaga, dia duduk dekat barang kita bawa ni, makan makanan kita ni, dia campur makan aja. Kita hok main. Jadi ini semua terbalik belaka ni. Hak asalnya mereka minta dengan ayah mereka, kita nak bawa Yusuf ni biar Yusuf boleh berambak, boleh bermain, boleh bersukaria. Tapi apa yang mereka cerita pada ayah mereka, mereka tu sendiri yang bermain. Yusuf tidak bermain pula. Padahal alasan mereka untuk bawa Yusuf bermain. Jadi dua kemungkinan di sini. Mereka cuba gambarkan bahawa Yusuf ni tak sempat pergi bermain. Sibuk leka dengan makan. Wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina. Kita biarkan, maknanya kita biarkan Yusuf tu berada tepat di tempat barang-barang kita. Mana Yusuf ni tak sempat pergi bermain dengan kami, maka kamilah pergi bermain. Fa'akalahu dhib, tiba-tiba serigala tu makan Yusuf. Dia diwahilah pada ayah dia. Lepas tu tak ada gapo-gapo lagi, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kamu tidak akan percaya kepada kami walaupun kami orang-orang yang benar. Jadi mereka cuba lipat balik. Dalam ayat yang ke-11 tu, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Mereka kata, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf ni? Hak ni ayah tak akan percaya pada kami. Maknanya itu tuduhan-tuduhan ataupun prejudis yang telah dibuat oleh adik-beradik Yusuf ni terhadap ayah dia. Maknanya kita benar secara mana pun, ayah ni orang payah bahasa, tak akan terima kata-kata keterangan daripada kita ni. Jadi dia asak perasaan peribadi Yakub alaihissalam dengan nak suruh Yakub ni bersalah. Salah itu atas dia. Adik-adik Yusuf ni seolah-olah tidak ada salah sedikit pun. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Muslihat yang ketiga ataupun muslihat yang keempat lah. Muslihat yang ketiga tu, mereka tuduh ayah mereka ni seorang yang payah kira, suka mempercayai cerita. Mereka datang, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang kepada ayah mereka itu dengan membawa baju Yusuf sebagai bukti bahawa Yusuf ni telah dimakan oleh serigala. Bidamin kadhib, dengan dilumurkan dengan darah yang palsu. Mana bukan darah Nabi Yusuf, tapi darah binatang, darah kambing kau gapo, kau tak sebutlah darah gapo tu. Maknanya untuk menguatkan hujah mereka, maka mereka pun cipta bukti, bukti palsu. Maka Nabi Yakub alaihissalam pun berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.
Nabi Yakub berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, kamu sendirilah memandang baik ejah biar nampak comel, maknanya kamu telah menghiaskan, kamu telah menjadikan benda tak munasabah jadi nampak munasabah. Kamu telah menyusun, kamu telah buat helah-helah ni sehingga nampak baik. Maknanya Nabi Yakub AS ni, dia terimalah bahawa anak-anak dia ni balik dengan tidak membawa pulang Yusuf. Maknanya dia terima takdir Allah Ta'ala lagu itulah. Apa hak dia bimbang tu, apa hak dia bimbang, apa hak pernah dia sebut akan dimakan oleh serigala, itu berlaku. Cuma serigala tak makan. Tapi adik-beradik dia ni buat alasan yang telah dibuat. Adik-beradik dia ni buat alasan dengan apa yang disebutkan oleh ayah mereka. Jadi oleh kerana ayah mereka kata, wa khafu an yakulahu dhib, aku takut dia dimakan oleh serigala. Jadi hak tu juga apa yang menjadi kebimbangan kepada Nabi Yakub itulah dijadikan alasan hujah oleh adik-beradik Yusuf untuk memperdayakan ayah dia. Maknanya dia tahu apa alasan ayah dia, jadi atas itu juga itu cara mereka nak memperdayakan ataupun nak melepaskan diri mereka daripada dihukum oleh ayah mereka. Jadi Nabi Yakub AS ni dia terima takdir. Dia tahu ni bohong ni, mana mungkin serigala berjuru ni. Baju adik-beradik ni boleh bawa balik baju. Jadi tak bawa balik sejebis daripada daging Yusuf tu. Tak bawa balik. Ataupun baju nampak molek. Jadi macam mana berjuru serigala ni, baju tidak terjejas. Tapi Yusuf tak ada. Jadi sebab itulah ayah dia kata, kamu ni merancang dengan begitu comel sekali, maknanya segala pendustaan itu jadi nampak benar. Jadi terimalah Nabi Yakub ni takdir yang berlaku bahawa dia telah berpisah dengan anak dia. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil, kebanyakan ahli tafsir kata fasabri sabrun jamil. Maka sabar aku ataupun fa'amri, urusan aku sekarang ni adalah dengan cara sabar yang comel. Maknanya tak boleh nak buat apa dah. Jadi apa yang tinggal kepada aku adalah kesabaran yang indah, kesabaran yang baik. Maksud kesabaran yang baik ni, mana sabar yang tidak merungut, tidak mengeluh, tidak mengadu pada siapa-siapa. Dalam hati kita tidak pernah mengeluh, kita tidak menyalahkan diri kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak mengadu pada siapa-siapa, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat nanti, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku menyatakan kesedihan aku ni hanya kepada Allah. Jadi sabrun jami itu maknanya sabar yang mana kita tidak merungut, kita tidak mengadu kepada orang lain, kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam keadaan kita terima takdir. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah SWT yang menjadi tempat minta pertolongan terhadap apa yang kamu telah sebutkan ini, apa yang telah kamu rancang ni. Apa yang kamu ceritakan ni, aku minta pertolongan daripada Allah. Maknanya berat ni ujian yang dihadapi oleh Nabi Yakub AS kerana berpisah dengan anak dia. Jadi macam mana aku nak bersabar? Maka sabar itu kena minta pertolongan dengan Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan salat. Jadi sabar, salat dan minta pertolongan adalah benda yang berkait. Kemudian ayat yang berikut ni, ayat 21, ayat 22 ni cerita
tentang Nabi Yusuf alaihissalam, macam mana tadbir Allah Ta'ala untuk mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada telaga. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Maka datanglah rombongan kafilah. Sayyarah di sini kita tak boleh pakai sayyarah bahasa moden ni. Sayyarah bahasa moden ni kereta. Lah mungkin kita kata kita belajar bahasa Arab ni ada kereta dalam Quran ni. Tak. Ada dah zaman tu. Sayyarah ni asal maknanya daripada sara. Sara ni bergerak. Berjalan. Jadi maksud di sini kafilah yang merentasi pada pasir. Jadi yang merentasi, yang berjalan ni daripada satu tempat ke satu tempat ni dipanggil sayyarah. Jadi tibalah di telaga tadi satu kumpulan kafilah, lalu mereka menghantar waridahum, orang yang ditugaskan untuk mencari air. Dia tak boleh lagi dah ni dalam satu kumpulan tu, dia kena ada lah kawasan peninjau tu. Kalau pakak pergi cari belakang berselerok. Sebab kita lah ni lah, kalau kita pergi mana-mana dalam keadaan nak cari keperluan ni, kita tak perlu pergi belakang, biar sorang dulu. Biar sorang tu pergi, barulah kita pergi. Tidak nak letak kereta mana, nak parking mana. Kalau masuk dalam bandar tu traffic light banyak, tinggal pula. Jadi pada sorang rugi. Maknanya yang ditugaskan untuk mencari air ni mereka hantar. Fa'adla dalwah, lalu dia pun ambil timba dia pun hulu dalam telaga. Dalam ayat tersebut tentu sekali Nabi Yusuf ni dia nampak timba tu turun ke bawah, jadi dia pun naik bergantung di tali timba tu. Lalu pencari air tadi pun akak, mereka pun kata qala ya bushra haza gulam. Mereka berkata ini adalah berita gembira. Ini berita gembira ni. Dia berseru. Setelah mana mereka melihat Yusuf alaihissalam, mereka kata ini benar-benar satu berita gembira. Seorang budak. Seorang budak. Maknanya dia punya orang niaga ni, dia maklum. Kalau zaman dulu ni perniagaan hamba. Perniagaan hamba budak-budak dia akan colek, akan jual untuk dijadikan hamba. Jadi mereka ni tak perlu colek, kara telaga boleh budak seorang. Jadi sebab tu mereka kata ni berita gembira. Sebab budak ni kita akan jual. Sebab sayyarah ni rombongan kafilah perdagangan. Jadi mereka nak menuju ke Mesir untuk jual beli. Jadi ini sebahagian daripada rombongan dagangan mereka. Wa asaruhu bidha'ah, dan mereka menyembunyikan Yusuf tadi sebagai barang dagangan. Maknanya barang-barang mereka bawa daripada Syam, daripada Palestin tu, daripada sebelah Syam tu, benda-benda tu duduk dalam guni ke gapo ke, Yusuf pun duduk situ juga. Sekali dengan barang-barang rombongan mereka bawa tu. Rombongan dagangan mereka. Jadi tidak kata mereka letak Yusuf tu atas unta biar Yusuf ni boleh tengok keliling kalah, tidak. Mereka menyembunyikan Yusuf ni dalam guni ataupun mereka tutup sebagai barang dagangan juga mereka nak pergi jual di Mesir. Sebab apa? Sebab mereka bimbang lah. Sebab budak ni tak tahu budak mana ni. Takut mereka lalu tepat kawasan kabilah ni, takut budak ni daripada kabilah tu, susahlah mereka. Sedangkan mereka nak jual. Jadi mereka sembunyikan Yusuf tu. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah SWT mengetahui apa yang mereka buat. Perbuatan mereka tu Allah Ta'ala tahu. Mereka menyelamatkan Yusuf pun Allah Ta'ala tahu. Mereka sembunyikan untuk jual Yusuf tu Allah Ta'ala tahu juga. Wa syarau bi thamanin baqsin darahima ba'dudah wa kanu fihi minaz zahidin.
Mereka menjual Yusuf alaihissalam tadi dengan harga yang cukup murah, iaitu dengan beberapa dirham sahaja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka, kerana mereka tidak tertarik, tidak berminat kepada Yusuf ni, malah nak pergi lama. Jadi di sini mereka bila tiba di Mesir, cepat-cepat mereka jual. Jadi nak suruh cepat laku orang beli ni, mereka jual dengan harga yang murah. Sebab apa? Mereka tak rugi jual harga murah pun, sebab tak ada modal. Muka manusia ni kan, modal ke apa dia? Kalau makan tengah jalan tu roti tak jejah. Tak. Jadi kalau harga hamba tu berpuluh-puluh dirham, beratus-ratus dirham, mereka jual 10 dirham, 5 dirham je, tak banyak. Sebab apa? Sebab orang ini bukan barang makan modal. Sebab orang kerak pisau lah, kerak pisau orang jual dah. Dia jual 20 riyal tak apa dah. Padahal nilai standar tu dah dengan lapis sikat tu 80 riyal, 100 riyal juga tu nilai dia tu. Tapi oleh kerana bukan dia hak tanda dah, dia mari kerak je, jadi murah lah. Jadi serupa dengan ni juga ni, oleh kerana mereka jual benda yang tidak sepatutnya mereka jual, jadi mereka jual dengan harga yang murah, mereka tak berminat. Jadi mereka jual tu, satu kerana mereka tak ada modal pun, yang kedua mereka nak lepas daripada bebanan ni. Takut-takut masa duduk tengah tawar menawar tu ada orang yang kenal budak ni. Jadi mereka bimbang. Jadi mereka tak sepergi lama ni, tidak berminat. Mereka sendiri tak sih. Jadi ke hamba, mereka jual pun dengan harga yang murah kerana mereka tidak ada minat. Kemudian Yusuf alaihissalam dibeli. Ni cerita daripada telaga Yusuf ni masuk dalam istana, masuk dalam mahligai. Jadi macam-macam keadaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tu, daripada berada di hutan, jatuh dalam telaga, duduk di pasar, dijual, dianggap sebagai hamba, dijual. Ini bahagian Nabi Yusuf alaihissalam ni duduk dalam rumah. Pada mulanya duduk dalam keadaan molek lah, kerana yang membeli dia tu Al-Aziz, seorang menteri. Dia nampak budak ni, dia beli. Wa qala allazi ishtarahu min misra limraatih, maka telah berkata orang yang membelinya. Maknanya rekah cerita, orang yang beli ni bila dia balik ke rumah dia daripada Mesir beli Yusuf alaihissalam ni, dia pun berkata kepada isterinya, limraatihi, dia kata kepada isterinya, akrimihi, layanilah budak ni, Yusuf ni, dengan cara yang baik. Akrimi mathwahu, maknanya layanilah dia dengan baik, sediakanlah tempat tinggal untuk dia, berilah persalinan yang baik untuknya, makan minum untuk dia. Kenapa? Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan dia berguna kepada kita. Mana boleh dia khidmat untuk kita, au nattakhidhahu walada, kalau kita nak buat anak akak pun tak apa. Jadi di sini ada ulama mengatakan bahawa kemungkinan besar Al-Aziz ini dia tak ada anak. Sebab itulah dia bersedia untuk menerima Yusuf ni sebagai anak dia. Jadi Al-Aziz ni orang menteri, orang bijak. Dia tengok muka budak ni, dia boleh cedah Nabi Yusuf ni. Sebab itulah dia bawa balik tu, tidak bawa balik sebagai hamba. Dia kata ni hamba ni, biar dia buat kerja. Cuma dia kata ni, kamu layani dia dengan baik, dia akan berguna untuk kita. Ataupun kalau kita nak buat anak, boleh. Itu pesan Nabi Al-Aziz kepada isteri dia. Wa kadzalika makkanna Yusufa fil ard. Allah Ta'ala cerita nikmat yang besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah kami tetapkan, kami tempatkan, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di bumi, maknanya di Mesir itu. Jadi ayat ni menjelaskan kepada kita Yusuf tu berada dalam istana, dalam rumah menteri.
Makanna, kami beri kedudukan, kami tempatkan, kami beri kedudukan. Maknanya dia tidak dianggap sebagai hamba. Walaupun dia dibeli, tapi Allah Ta'ala kata makanna. Makanna selalu disebutkan sebagai memberi kuasa. Dalam surah Kahfi pun ada sebut tentang Zulkarnain itu, inna makkannahu fil ard. Kami memberikan kedudukan kepada Zulkarnain itu untuk menguasai bumi. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salat. Orang-orang yang kami berikan kedudukan kepada mereka, kekuasaan pemerintah pada mereka. Jadi di sini menggambarkan bahawa Yusuf alaihissalam ni dia membesar dalam rumah Al-Aziz ni bukan sebagai mamluk, bukan sebagai hamba yang dimiliki, tetapi sebagai malik, sebagai orang yang memiliki raja, sebagai orang yang ada kuasa. Dia bebas, dia bebas. Sebab ayat ni kata makanna, demikianlah kami beri kedudukan kepada Yusuf alaihissalam. Kerana dia tidak menjadi hamba, walaupun asalnya dia dibeli sebagai hamba, dia tidak hamba. Nikmat yang kedua, walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Untuk kami ajarkan kepadanya itu cara-cara menta'bir mimpi, menafsirkan mimpi-mimpi. Jadi dia duduk dalam rumah menteri itu. Jadi menteri ni Al-Aziz ni mana orang bijak, orang ada kedudukan, orang yang menjadi berdampingan dengan raja, mana orang cerdik, mana Allah Ta'ala letakkan Yusuf alaihissalam, mana tepat dia hijrah ni. Hijrah dia ni, hijrah dia daripada kampung halaman dia mari duduk di Mesir. Maknanya tidak seorang Nabi tu perlu kepada tarbiyah. Antara cara tarbiyahnya hijrah. Hijrah macam Nabi Musa alaihissalam daripada Mesir pergi ke Madian, itu Allah Ta'ala nak tarbiyah Nabi Musa alaihissalam di Madian. Dia keluar daripada istana, ini masuk istana. Jadi Allah Ta'ala boleh buat tarbiyah untuk para Nabi ni macam-macam. Musa daripada istana duduk dengan Fir'aun, keluar pergi duduk pera kambing. Yusuf ni daripada duduk kampung pera kambing dengan adik-beradik dia masuk kota Mesir, duduk dalam istana. Jadi Allah Ta'ala boleh buat macam-macam pada hambanya. Dia buat ni untuk uji dan memberi nikmat kepada mereka. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah SWT maha berkuasa melaksanakan iradah dia, kehendak dia. Allah Ta'ala boleh buat. Sebab kehendak Allah Ta'ala nak memberi nikmat kenabian kepada Yusuf alaihissalam, maka Allah Ta'ala boleh berkuasa untuk memberikan merealisasikan takdir-takdir yang dia telah tetapkan kepada hambanya. Jadi ayat ni sebenarnya sebagai peringatan, peringatan kepada pokok Quraisy. Sebab dalam ayat yang ketujuh yang kita baca baru ni, laqad kana lakum fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sesungguhnya laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi. Sesungguhnya pada cerita Yusuf dan adik-beradik dia tu ada tanda-tanda, ada isyarat-isyarat kepada orang yang bertanya. Jadi antara orang yang bertanya ni pokok Quraisy. Di sini Quraisy diberi amaran oleh Allah SWT, peringatan Allah Ta'ala ghalib, dia mengalahkan. Walaupun kamu nak bunuh Muhammad, kamu nak usir dia daripada Mekah, Allah akan memberikan kemenangan, memberi pertolongan kepada Muhammad ni. Jadi Allah Ta'ala boleh buat. Walaupun Yusuf itu diusir daripada keluarga dia, adik-adik benci pada dia, tapi Allah Ta'ala boleh menempatkan Yusuf ni dalam istana. Begitu juga Nabi SAW ni, walaupun pokok Quraisy nak bunuh Nabi, tapi Allah Ta'ala dengan kudrat dia memberi kemenangan pada Nabi berjaya mengalahkan pokok Quraisy dalam setiap peperangan.
Dalam peperangan Badar, Uhud, Ahzab, kalah semua Quraisy. Dan Allah Taala memberi pembukaan Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini peringatan kepada puak Quraisy, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maknanya apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf itu sebagai cerminan masa depan Nabi, ramai orang tak tahu. Jadi Allah SWT memberitahu pada Nabi masa depan Nabi ni melalui cerita Nabi-Nabi yang terdahulu lah. Maknanya sedikit sebanyak daripada kisah-kisah, terutamanya kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia ni, ini adalah cerminan kepada masa depan Nabi. Nabi boleh nampak. Itu cara Allah SWT memberitahu pada Nabi. Kemudian walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Bila mana dia mencapai umur dewasa, umur yang kuat, jadi ada ulama kata umur ni umur 40 lah. Umur yang sempurna, umur matang. Atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepadanya itu, kami kurniakan kepadanya itu hukman wa ilma. Hukman ni maknanya hukman ni mana ketegasan dalam membuat keputusan, kekuatan dalam membuat keputusan. Hukum lah. Hukum ni kalau dalam istilah moden ni dipanggil pemerintahan. Nizamul hukmi, sistem pemerintahan. Mana nak memerintah ni orang boleh buat keputusan, terutamanya dalam benda-benda yang kritikal. Nak buat keputusan, nak buat bukan keputusan nak pakai baju gapo, nak mari semai mak, tidak. Ni keputusan negara. Kita nak berunding dengan sebuah negara, kita nak berunding dengan nak terima pelaburan ni ke tidak. Jadi keputusan lagu tu hukman. Keputusan atas dasar sebagai seorang pemerintah. Mana pemerintah ni dia kena ada hukmah, ada kekuatan untuk membuat keputusan. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf tu hukman. Maknanya Nabi Yusuf ni akan menjadi raja, akan menjadi orang penting dalam membuat keputusan. Dengan cara macam mana? Raja akan panggil dia untuk mentadbir mimpi yang dilihat oleh raja. Jadi dengan bantuan mimpi, dengan bantuan tafsiran mimpi Nabi Yusuf tu, maka seorang raja boleh buat keputusan. Jadi hak buat keputusan tu sebenarnya Yusuf lah. Jadi Allah Ta'ala memberikan kepintaran kepada Nabi Yusuf, melayakkan dia tu menjadi seorang raja. Wa ilma, ilmu di sini maknanya ilmu kenabian, mendapat wahyu. Maknanya Nabi Yusuf ni menjadi seorang raja dan nabi juga. Dua-dua tu dapat. Dia mentadbir dengan mimpi. Dia mentadbir kerajaan dia nanti dengan kekuatan keputusan yang tegas. Kerana apa? Kerana mendapat wahyu dari Allah SWT. Ilmu wahyu dari Allah SWT. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah. Dalam surah ni selalu disebut wa kadzalika, maka demikianlah. Demikianlah ni satu, wa kadzalika ni dengan maksud kadzalika libayanil kamal, sebagai satu kesempurnaan. Sebagai satu kesempurnaan kami berikan kepada Yusuf, kerana dia telah melepasi siri-siri ujian, dia telah lulus. Maka kami memberi anugerah kepadanya kerana sifat dia tu muhsinin. Dia selalu buat baik. Dalam apa jua situasi ujian yang dia alami, dia tetap dalam kualiti menjaga kebaikan. Ada kualiti ihsan dalam jiwa dia. Wa kadzalika ni juga dengan makna isyarat kepada Nabi. Wa kadzalika, demikianlah engkau wahai Muhammad, kalau kamu bersifat lagu tu kamu akan dapat seperti itu juga. Wa kadzalika, demikianlah maknanya
Benda ni boleh berulang. Wa kadzalika. Kenapa? Kerana ini adalah sebab. Maknanya engkau Muhammad dah, bila ada sifat ihsan, maknanya kamu jaga peribadi kamu ketika sebelum menjadi kenabian ni, maka kami berikan kepada engkau ilmu dan hukmah. Maknanya Nabi SAW pun dapat benda yang sama juga, malah lebih lagi. Maknanya Nabi mendapat wahyu dari Allah Ta'ala, Nabi pun dapat memerintah. Nabi menjadi apa? Ketua negara Madinah tu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Natijah orang yang ada sifat ihsan, Allah SWT akan memberikan kepadanya itu ilmu. Jadi manusia biasa dia dapat ni hukman wa ilma. Dia dapat dua juga. Cuba seperti kita sebut pada minggu yang lalu, mendapat ilmu ataupun mendapat kuasa ni tidak semestinya dia sebagai nabi. Sebab ulama lah, Quran dia ngapa, tafsir Quran dia boleh, syarah hadis boleh, beribu-ribu hadis dia ingat. Jadi dia telah menyimpan ilmu kenabian dalam diri dia, tapi dia tidak nabi. Jadi wa kadzalika ni siapa-siapa ya ada sifat ihsan, menjaga peribadi dia, buat baik apa semua, Allah Taala boleh bagi kerajaan untuk dia dan juga ilmu untuk dia. Jadi ilmu ni walaupun kita kata ilmu kenabian, tidak berarti orang tu dia dapat ilmu ni dia tu jadi nabi, tidak. Dia mewarisi ilmu kenabian, cuma dia tidak nabi. Jadi itu benda yang lebih. Maknanya benda ni boleh dicapai oleh semua orang. Untuk menjadi nabi tidaklah, tapi dia berkelayakan untuk mendapat ilmu nabi. Asalkan dia ada seorang muhsinin. Jadi setakat itulah pagi ni Allah SWT cerita kepada kita ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf AS. Dia menjadi mangsa cemburu adik-adik dia, dengki adik-adik dia, sehingga dia terlontar dalam telaga. Kemudian Allah SWT berikan kedudukan dia tu dalam rumah Al-Aziz. Kemudian dalam episod berikut ni Allah SWT cerita ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf dalam tempoh dia berada di rumah Al-Aziz itu, sehinggalah dia ke penjara. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.